Dia akan meraihkan yang pertama untuk menjaga agama. Dia panggil hifzuddin. Dia cek-cek tak ada syariat Islam yang tidak menjaga agama. Mari kalau kita kaji yang tidak ada satu pun syariatan hukum sama ada halal atau haram yang mana bila kita buat membawa kepada rosak agama. Tak ada. Yang pertama hifzuddin. Syariat Islam tu bila disyariatkan dia akan membawa kepada menjaga agama. Kita contoh sikit ya. Boleh tulis ke tak boleh? Okay, nanti lihat. Okey. Satu lah. Aku dapat nampak. Siapa yang boleh melangkat pun jangan cara dia. Saya tak tahu. Saya buat ikut saja kan nanti rosak pasal. Dulu saya tak dapat masuk masa-masa. Kita lah. Alhamdulillah dia masuk lah. Dulu tengok dari jauh. Kalau masuk pun sampai tanda. Dulu lah. Okey. Boleh nampak apa kalau boleh nampak? Boleh lah Enggak lah nampak. Kalau tak nampak buat macam mana? Baik. Dalam al-maqasid asy-syar'iyyah antara perbincangan yang dibincangkan adalah al-kulliyat al-khams. 5 perkara asas di dalam pensyariatan hukum. Iaitu yang pertama adalah menjaga agama, hifzuddin. Yang kedua adalah hifzun nafs, menjaga nyawa, menjaga jiwa. Dan yang ketiga adalah hifzul aql, menjaga akal. Yang keempat adalah hifzul ilm, menjaga kehormatan. Dan yang terakhir adalah hifzul mal. Di dalam hifzul ilm ni ada ulama kata lebih kurang sama lah dengan hifzul nasab, menjaga silsilah nasab. Dia termasuk dalam hifzul ilm, menjaga kehormatan. Jadi kalau kita cek dalam hukum hakam mana-mana pun dia akan menjaga 5 perkara. Ini adalah turutan yang dianggap sebagai turutan yang kemas. Kalau dulu saya banyak ingat, tapi saya fikir ada satu konsep kalau kita ingatlah. Dia sebenarnya kelima-lima ini berada pada tubuh kita sekali semua. Mula-mula sekali yang paling penting apa? Mesti agama kita. Agama di atas sekali sebelum pada. Tak? Selepas itu apa dia? Nyawa kita. Sebab kalau tak ada nyawa, apa guna akal? Jadi agama dan nyawa itu di atas kepala kita. Pada pun. Kalau tak ada nyawa, kalau bodoh itulah dia kepala tak berguna. Agama, nyawa. Baik, selepas nyawa barulah hifzul aql. Baik, kepala dulu. Pada turun bawah hifzul ilm, kehormatan yang kita simbolkan sebagai kepala itu adalah kehormatan. Dan yang terakhir adalah benda luar, iaitu duit. Duit bukan kat badan kita lah. Tapi mal itu melekat ke kita, baju kita, benda yang bukan jasad kita, tapi benda yang melekat dengan kita, iaitu harta. Jadi kalau kita ingat mudah itu, mula-mula sekali pasti agama, pasti nyawa, lepas tu akal, lepas tu kehormatan, kemudian harta. Itu adalah turutan yang mudah untuk kita. Dan di dalam 5 perkara ini, di sinilah peranan syarak untuk menjaga. Kalau bertemu di antara menjaga agama dan menjaga nyawa, maka dia akan didahulukan menjaga nyawa. Tapi sebagai apa namanya? Sebagai sikit perbincangan lah. Dalam berbahasa ini ada ulama beza. Dia kata sebenarnya menjaga agama jatuh tempat nombor 2. Menjaga nyawa letak nombor 1. Sebab kita disyariatkan pegang pun pada hakikatnya untuk menjaga nyawa. Sebab kalau agama dia utama, kita akan pegang orang bukan Islam dalam negeri kita. Sebab tu orang itu dibenarkan untuk mengucapkan kalimat kufur kalau dia dipaksa untuk murtad dengan syarat hati dia tetap dengan iman. Jadi di sini baru ulama mengatakan sebenarnya lebih tepat dalam menjaga nyawa lebih dahulukan menjaga agama. Kerana dengan nyawa lah agama dapat dijaga. Tapi saya tak nak bincang kasih dalam itulah. Dan ini di antara perbahasan dalam al-maqasid asy-syar'iyyah. Selesai itu?
Baik, kita masuk yang kedua, iaitu nak bagi apa tajuk dia? Dia panggil, saya boleh terjemahkanlah, Taqsimat al-ahkam syariah. Ini saya sini buat satu pun dia punya istilah tempat dia pun. Tapi di dalam perbahasan al-maqasid syariah juga dibincangkan hukum hakam ini dibahagikan kepada tiga turutan. Yang pertama disebut ad-daruriyat. Ad-daruriyat. Yang kedua adalah al-hajiyat. Dan yang ketiga adalah at-tahsiniyah. Baik. Ini adalah tiga pembahagian kepada mana-mana hukum fiqh ataupun perbuatan manusia sendiri. Apa dia ad-daruriyat? Benda yang kalau tak ada mati kita ataupun anggota kita akan punah, cacat. Dia termasuk dalam ad-daruriyat. Ada tak orang siapa yang tak ada handset mati kan? Tak ada, main. Jadi handset bukan ad-daruriyat. Ya. Tapi kalau sampai beserta habis, mana dah tahu kan? Tak ada handset memang. Kematian pada tahun ini yang meningkat. Kerana ramai tak ada handset. Jadi itu, bila handset termasuk dalam ad-daruriyat. Saya tak tergambar lagi bila gambar kamu. Cuma ad-daruriyat benda yang mesti. Kalau tidak mampu kita, ataupun meninggal dunia lah kita okey. Antaranya makan. Makan kalau tak makan mati, maka dia masuk ad-daruriyat. Okey, apa lagi? Agama. Beriman dengan Allah SWT. Walaupun jasad kita hidup, tapi pada hakikatnya kita dianggap sebagai yang telah mati. Sebab apa pun hidup kadang-kadang tidak beriman dengan Allah SWT. Jadi dia termasuk dalam ad-daruriyat. Yang kedua adalah al-hajiyat. Benda yang perlu, sangat-sangat perlu. Kalau tak ada, hidup kita jadi tension. Hajiyat. Dulu handset tak sangat, tapi sekarang ni kita boleh kata handset hajiyat dah. Laptop atau komputer setiap orang pun ada. Kalau tidak, dia nak belajar macam mana? Dia nak buat research macam mana? Dia dianggap sebagai benda yang bersifat hajiyat. Benda yang sangat-sangat diperlukan dalam kehidupan. Kalau tak ada, kita rasa tension. Contoh macam kipas. Bayangkan kalau tak ada kipas, mau orang memberontak buat muzaharat kat Mas Selangor. Bangsa jadi muzaharat. Contoh kan? Kenapa? Benda saya sampai ini memanglah tak mati. Kalau orang kata alah bukan mati pun, kita kata bukan perbincangan ini mati ini tidak. Tapi nahnu nahtaj innahu min umur al-hajiyat. Ia di antara perkara yang sangat-sangat diperlukan. Jadi benda yang kalau tak ada, benda tu kita rasa tension dalam kehidupan kita, maka dinamakan sebagai hajiyat. Dan yang terakhir dinamakan at-tahsiniyat. Benda-benda yang dia lebih kepada benda-benda tambahan, tetapi dia menunjukkan kita ni orang yang berakhlak. Kalau tak buat, tak mati. Itu tak tension. Tapi kita dianggap sebagai orang, alamak apalah berada ni. Saya bercontoh lah. Memakai jubah dan juga serban ketika membaca khutbah. Seorang khatib membaca khutbah, dia pakai jubah, dia pakai serban. Elok ini pakai pula kapula, dia letak syal sikit. Apa benda tu? Itu semua adalah at-tahsiniyah. Daruriyat apa? Menuntut aurat. Kalau kita bincang lah. Baik. Hatta kalau menuntut aurat tu sebenarnya masuk dalam, bukan daruriyat, menuntut aurat masuk dalam hajiyat. Tahsiniyah. Maknanya tak semestinya bila benda tu tahsiniyah, dia adalah benda yang tidak wajib. Tidak. Ada benda wajib, tapi dia dicek, adakah kalau tak buat dia orang mati? Tak. Adakah benda ni akan buat orang tension? Tak. Jadi contoh macam menuntut aurat. Kalau tak menuntut aurat, ada mati? Tak ada. Relax dia kan. Hajiyat? Ya, tak ada. Relax je. Sama lagi, nasi senang angin dia masuk dalam sini. Dia termasuk dalam at-tahsiniyah. Tapi dia wajib buat, tak buat dosa. Okay. Maknanya pembahagian ini bukan kata daruriyat wajib, hajiyat sunat. Tahsiniyah makruh. Bukan. Dia benda ni, kadang-kadang daruriyat ni haram pun ada, halal pun ada. Semuanya tiga-tiga ni sama. Jadi sebagai contoh, seorang yang menuntut aurat ketika membaca khutbah, pakai jubah boleh, dia adalah benda-benda yang tahsiniyah. Tetapi kalau dia tak buat benda tu, dia tak butuh aurat, pakai seluruh pendek baca khutbah. Oh ni, gila tu ni. Mau orang buat muzaharat ke masjid. Ataupun dia butuh aurat, tapi dia pakai t-shirt, dia pakai seluar skirt, seluar Hawaii, dia pakai ittaqullah. Baru tak ada orang-orang semua. Orang cakap Allah. Kalau dia kata bukan haram pun. Orang kata dia bukan haram, tapi dia tahsiniyah. Benda-benda yang menyebabkan tercalar dia maruah seorang.
Jadi di dalam Al-Maqasid Asy-Syar'iyyah dia akan membincangkan dua topik utama ni. Ada lagi topiknya. Bila dah tahu selepas ditambil pasal. Ya. Baik, jadi untuk menjadi orang yang dapat menguasai fiqh mazhab dengan baik, dia memerlukan kepada kefahaman secara kasarah berkenaan dengan fiqh al-kulliyat al-khams dan juga masalah pembahagian tiga ataupun dalam ilmu al-maqasid asy-syar'iyyah. Yang kedua adalah fiqh waqi'. Fiqh waqi' lebih kita maknanya kita buat kajian terhadap suasana setempat kita. Ya, kita melihat suasana setempat kita. Jadi ketika itu barulah kita dapat mengetahui apakah sebenarnya yang lebih tepat di dalam kita memilih keputusan. Sama ada A atau B, melihat kepada situasi setempat kita. Di sini beliau sebutlah menjadi satu kesilapan kalau kita dah ada keputusan dululah, barulah kita cari hujah dan menyokong kita punya keputusan. Yang tepat kita kena mengkaji betul-betul suasana setempat kita, barulah kita melihat sebenarnya apakah yang lebih tepat dalam keputusan kita. Saya ambil contoh ambil contoh untuk menampaknya penting itu keluarga. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, katakan dalam perbahasan apabila seorang Muslim membunuh bukan Muslim sengaja, dia memang suka bunuh orang bukan Islam. Cuma orang bukan Islam yang dibunuh itu bukan kafir hati, orang yang berada dalam sebuah negara Islam, dan dia seorang yang baik, bayar cukai, jizyah dan sebagainya. Orang Islam ni dia pergi kantor, akhirnya dia bunuh seorang bukan Islam. Apakah hukuman kepada lelaki yang telah membunuh bukan Islam tersebut? Bila dilihat dari sudut kaki mata fiqh, ulama berbeza pandangan dalam masalah ini kepada dua pandangan. Ada yang kata mazhab Imam Syafi'i sebagai contoh berpandangan Muslim ini tidak boleh dibunuh. Walaupun dia telah membunuh, tapi dia tidak boleh dibunuh kerana nyawa umat Islam itu lebih besar bila dibandingkan dengan nyawa bukan Islam. Dan juga ada dalil-dalil daripada hadis Nabi dan sebagainya. Baik, itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua pula adalah pandangan daripada Imam Abu Hanifah. Mazhab Hanafi mengatakan orang Muslim yang membunuh bukan Islam dalam keadaan bukan Islam yang dibunuh itu bukan harbi. Contoh macam orang bukan Islam yang baik dalam negara ikut kerajaan molek apa semua, dia bukan memberontak, tiba-tiba dia dibunuh oleh orang Islam. Maka kalau ikut mazhab Imam Hanafi, orang Islam tadi hendaklah dibunuh. Okey, kita kan sedang berusaha ke arah untuk melaksanakan Islam, tak? Baik, katakan dalam masa pilihan raya akan datang, ditakdirkan Allah bagi peluang untuk kita dapat laksanakan Islam dengan boleh. Apakah keputusan yang tepat untuk sahabat-sahabat laksanakan apabila seseorang Muslim membunuh